Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton yang berada di rumah dan juga di Facebook. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah pada hari Jumaat ini. Alright, seperti biasa, sebelum kita mulakan kita punya segmen Tazkirah ni, bolehlah anda share pada Facebook anda, dan tekan butang share yang kita share pada Facebook dan share pada rakan-rakan anda yang berada di Facebook yang sedang tak tahu nak buat apa pagi ni, bolehlah menonton Tazkirah MMCP di Facebook anda masing-masing. Right, untuk makluman anda, saya sekarang ni bersiaran langsung di pekarangan rumah Pulau Pinang. Rumah Pulau Pinang ni biasanya orang panggil rumah Piramli. Tapi kalau ikutkan nama saintifik untuk rumah Pulau Pinang ni dipanggil rumah gajah menyusu. Yang mana kalau kita tengok dari atas, dia melambangkan seperti anak seekor gajah tu sedang menyusu ibunya yang berada begitu menarik sekali, iaitu topik kita bercerita tentang tahun baru. Alright, sebelum saya memperkenalkan ustaz kita pada pagi ni, saya ingin membacalah sedikit biodata yang diberikan pada saya. Alright, dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Batu Hampa, Mani, Terengganu, mendapat pendidikan awal di sekolah Belara Manir, dan kemudian memasuki tingkatan 1 di SMA Ladang, Kuala Terengganu. Kemudian meneruskan pelajaran di sekolah berasrama penuh, Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Alright, beliau menyambung pelajaran di Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, KUZA, dan kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar, Mansura, Mesir. Beliau berjaya mendapat 2 ijazah secara serentak, iaitu ijazah pengajian Usuluddin bahagian Tafsir dan ijazah perubatan Islam. Okay. Berpengalaman selama 15 tahun mengendalikan program-program motivasi sebagai penceramah dan fasilitator, merangkumi program akademik, kepimpinan, team building dan soft skill. Right. Ini berjawatan sebagai pengerusi dan perunding utama bagi syarikat EQHM Training dan Consultant Sdn Bhd dengan menyampaikan motivasi jati diri kerohanian di serata Malaysia. Biodata tu membuatkan saya rasa macam kita kena dengar apa yang akan dibincangkan bersama dengan saya pagi ni, iaitu Ustaz Muhammad Mizan bin Muhammad Noor. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Wan kita. Alhamdulillah. Pak Wan sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi boleh kita mulakan insya-Allah. Boleh kita mulakan. So untuk Ustaz, hari ni hari pertama Ustaz datang ke sini ke macam mana? Hari ni hari yang kedua dah. Yang kedua, Alhamdulillah. Selamat sampai, selamat tiba, dan mudah-mudahan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu insya-Allah yang terbaik untuk kita insya-Allah. Dan pagi ni pun Alhamdulillah, Ustaz rasa gembira lah bila dalam suasana yang walaupun ujian Allah Ta'ala masih bersama-sama dengan kita, tapi kita ada ruang untuk sesuatu kebajikan dan kebaikan untuk masyarakat kita. Untuk itu Ustaz nak ucap tahniah lah kepada Mini Malaysia dan Asia Culture Park ini di atas suatu, sebenarnya ini sumbangan besar tuan-tuan sekalian. Inilah yang perlu kita sama menjiwai untuk sama-sama kita jadikan insya-Allah ruang yang masih ada ini sebagai peluang kita untuk kita buat yang terbaik bagi masyarakat kita insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita teruskan kita punya tazkirah kita pagi ni. Tajuk kita adalah tahun baru. Seperti orang tahu apa sebenarnya tahun baru ni yang kita apa yang orang nak tahu tentang setiap tahun akan menjadi tahun baru. Apa yang istimewa daripada tahun baru Ustaz? Ustaz ceritakan. Masya-Allah. Pengalaman Ustaz dalam cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah.
terima kasih kepada Pak Wan kita dan seterusnya pengurusan pihak MMACP di atas ruang ini. Dan Masya Allah, pertama-tamalah untuk kita teruskan dengan perkongsian persoalan tadi. Pertama-tamanya Ustaz nak ajak semua sekali yang hadir, yang bersama melihat live pada detik dan saat ini, untuk kita dalamkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah kerana dengan izin dan limpahan kurnianya Pak Wan sampai ke saat dan hari ini, Masya Allah, kita dikurniakan Allah ruang dan peluang serta nikmat-nikmat Allah yang tak mampu untuk kita hitung. Sebenarnya tak mampu. Dan antara nikmatnya, hari ini kita mampu lagi melangkah detik dan saat kita, bukan setakat kaki kita detik dan saat kita untuk merasai suasana pagi 1 Januari 2021. Masya Allah, Allahu Akbar. Satu nikmat yang besar, yang mana yang tak diberi oleh Allah kepada orang yang dah mati semalam kepada orang yang dah meninggal semalam. Puan masih hidup kan? Tuan-puan, di hadapan saya ni mungkin ada yang merasai detik semalam. Detik yang mana, Masya Allah, detik kepiluan. Detik yang kita rasa kepayahan, kesukaran. Detik yang mana, Masya Allah, di saat Allah Ta'ala tak bagi dah kita ni ruang untuk mendapat sesuatu yang dapat kita rasai sekarang. Oleh itulah, yang kita yang sedang rasai, saya yang sedang rasai ini, dan tuan-tuan yang mendengar serta Pak Wan, kita sama-sama dalamkan rasa syukur sebab Allah masih kurniakan kepada aku ruang ini. Ruang apa? Ruang untuk kita teruskan perjalanan kita di tapak dunia yang sementara ini. Ruang yang mana, yang inilah yang disebut tadi, apa maknanya tahun baru untuk kita rasai jiwai. Kita yang paling ringkasnya, kita nyatakan syukur kita kepada Allah dan kita bentukkan suatu keazaman yang kita cuba sedayanya gariskan untuk kita jadikan besok insya-Allah lebih baik daripada hari ini. Dan pastikan kalau bolehlah yang dah lalu tu, yang lepas tu, yang tak baik tu, mudah-mudahan berlalu begitu menjadi pengajaran untuk kita insya-Allah. Okey. Tu sejenis sikit yang Ustaz bagi kita tentang apa yang dimaksudkan dengan tahun baru tu lah. Alright. Kita boleh teruskan sekali Ustaz. Dia macam orang kata Sedang ditempuhi oleh ruh-ruh saudara kita sekarang. Kita yakin dengan sepenuh hati, ini iman kita. Iman kita yakin, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pentingnya kita sambut ataupun kita sambut tahun baru ini bukan apa sebenarnya. Sebenarnya untuk kita jadikan satu detik turning point kalau boleh. Turning point untuk kita dalamkan muhasabah renungan kita, apa yang dah kita buat. Sebenarnya salafus soleh orang yang terdahulu daripada kita, bukan setahun sekali mereka menyambut suasana kesyukuran di atas detik usia yang sentiasa diperbaharui oleh Allah. Sekarang ni kita tarik dan hembus pernafasan kita detik ke detik. Dalam 1 second berapa kali kita tarik, kita lepas. Dan sebenarnya salafus soleh buat mereka yang meyakini tentang rezeki itu pemberian datang daripada Allah, sentiasa menyambut detik baru ini. Bukan setahun sekali. Menyambut detik baru ini untuk apa? Untuk mereka dalamkan syukur tadi kepada Allah. Dan syukur ini, apa kepentingannya sebenarnya? Syukur ini merupakan suatu yang membolehkan kita merasa akrab diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut syukur saja, Masya Allah, dia ada tuntutan-tuntutannya Pak Wang Memang ada tuntutan dia. Kalau tak lengkap tuntutan dia tu, kalau kita tak lakukan yang terbaik, tuntutan syukur tadi tu, Masya Allah, kita bukan lagi dihitung oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Apa tuntutan tu? Saudara, kalau kita buka kitab, kita buka Al-Quran lah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu merupakan suatu kenyataan daripada Allah. Kalau kita syukur, nescaya
Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya kepada kita. Memang kita semua impikan nikmat Allah. Betul bawang? Kita nak boleh bertambah-tambah nikmat Allah pada kita semua. Dan nikmat Allah Ta'ala ini segi umumnya terbahagi kepada dua cabang. Satu, nikmat dunia. Yang kedua, nikmat akhirat. Nikmat dunia ni memang kita impikan, kita hasratkan, hajat kita tercapai dan kita rasa bahagia, gembira dapatnya, insya-Allah. Pak Wang ada hajat apa? Saya nak doa ni, insya-Allah. Yang kalau Tuhan bagi hajat tu tercapai, maka itulah nikmat dunia yang mana masya-Allah itu juga ujian. Dan nikmat akhirat, masya-Allah, nikmat pahala-pahala daripada Allah untuk kita di akhirat. Namun kadang-kadang untuk dapat nikmat akhirat ni di dunia kita, di saat kita berada di dunia ni, ia lain sikit untuk dapat kunci nikmat akhirat, iaitu kadang-kadang Allah uji kita untuk dapat pahala di akhirat. Kita mesti sabar dengan ujian tu. Uji kita dengan ibadah. Tak mudah nak buat ibadah ni. Dia mari rasa malas. Semayang bagus, tapi nak pergi masjid tak mudah, puan. Pagi-pagi hari subuh tadi. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Kita nak paksa diri kita nak jumpa, Masya Allah, buktikan syukur kita kepada Allah tak mudah. Jadi itulah dia maknanya cabaran untuk nikmat akhirat tadi. Masya Allah. Dan begitu jugalah kalau tuan uji sakit, derita, susah. Oh, pandemik seumpama sekarang ni. Masya Allah. Tak mudah untuk kita lalui. Laluilah dengan sabar, redha dan ikhtiar. Insya Allah. Jadi kita ambil kesimpulan untuk bincangan yang pertama tadi. Apa itu tentang pentingnya kita kendang. Kita kembali pada soalan tadi, kendang hari pertama ataupun tahun baru ini sebenarnya bagi umat Islam sepatutnya setiap detik. Namun bagi kita yang kadang-kadang sering lupa, ambillah tahun baru ini sebagai kunci utama suatu turning point yang terbaik untuk kebaikan dunia akhirat kita, insya-Allah. Okey. Boleh bawa panjang sikit tu? Boleh tak? Santai. Santai ya. Kita ada beberapa soalan. InsyaAllah. Ada beberapa soalan ni. Okey. Apakah amalan yang baik untuk permulaan tahun baru mengikut Islam? Masya Allah. Amalan yang terbaik. Amalan terbaik. Kita ambil lah satu sunnah. Yang mana amalan yang terbaik, yang paling baik untuk umat Islam di saat kita sambut tahun baru ni, kita bukan nak ke belakang balik, bukan. Tapi jadikan apa yang berlaku di belakang sana sebagai pengajaran untuk di hadapan. Disebut sebagai apa? Masya Allah, muhasabah dalam kehidupan. Muhasabah dia apa? Kita renung baik-baik perjalanan kita yang lepas, yang baru tahun berlalu tadi tu, apa dia kejayaan, apa dia kelemahan di sebalik apa yang kita usahakan, dan kita renung balik kelemahan-kelemahan kita untuk apa? Untuk kita perbaiki, untuk kita sesali dan kita cuba perbaiki. Sesal di awal perkara itu suatu pengajaran dan suatu perkara yang baik, pendapatan untuk kita. Jangan sesal kemudian hari. Kemudian hari itu di saat kita tengok apa yang disediakan Allah di hadapan kita. La tarawunnal jahim. Yang tu kita tak nak. Begitu jugalah kalau di dunia ni disebut sebagai nasi jadi bubur. Nasi jadi bubur. Masya Allah. Kalau bubur tu sedap makan bawah. Tapi kalau nasi jadi bubur dalam perkara penyesalan ini, kadang-kadang yang menghilangkan ruang kita untuk kita memperbaiki keadaan tadi. Jadi amalan yang pertama sekali, kita muhasabah diri, kita renung dan kita cuba tanamkan perkara yang pertama, azam serta niat untuk sesuatu kebajikan dan kebaikan. Ini pertama. Jadi niat dan azam ini sangat penting. Dan amalan-amalan yang ni tak sebut secara umum dululah. Kalau contoh, kalau nak khususiah malam tu nak buat apa? Malam tu biasanya kalau kita nak cara Islam, kita sembahyang sunat taubat, kita istighfar, kita pujuk diri kita untuk kita merayu kepada Allah. Mudah-mudahan kita lakukan yang terbaik setelah ini. Kita bermaafan dengan manusia. Kita banyakkan, kita mulakan azam kita dengan mencatat apa yang aku bakal nak lakukan pada masa yang akan datang. Itu yang khususiah lah. Tapi Ustaz jawab ni yang umum. Umum ni apa yang kita nak buat, lakukan
perkara berkaitan dengan apa yang bakal kita nak capai dalam kehidupan kita. Contohnya, kita kena betul balik azam kita, matlamat hidup kita, dan kita kena ada vision, wawasan, sama ada untuk perjalanan hidup dunia ataupun perjalanan hidup yang panjang lagi di akhirat. Itu yang poin yang paling penting lah, insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Macam tadi Ustaz bagi tahu kita kena muhasabah diri. Yeah. Okay, apa yang dimaksudkan muhasabah diri tu sebenarnya Ustaz? Oh, masya-Allah. Ni soalan ni, masya-Allah, malu nak jawab sebenarnya. Sebab apa malu nak jawab? Muhasabah ni suatu perkara yang besar, yang mudah-mudahan kalau Ustaz cuba jawab hari ni, mudah-mudahan dia meresap untuk diri ni sendiri, dan mudah-mudahan Allah bantu untuk resapkan perkara ni pada diri kita. Sebab muhasabah ni tak mudah nak dapat, kecuali dalam kitab tarbiyah Imam Al-Ghazali ada menyebut tentang perkara ni, kecuali bagi jiwa mereka yang pertama-tamanya yang ingin mencari benar-benar jalan kebajikan dan kebaikan untuk dirinya, sehingga dia mampu rendahkan hatinya, rendahkan jiwanya untuk ikhlas merenung diri. Sebab tak mudah orang nak manusia untuk menilai dirinya buruk, tak mudah. Sebab itulah kalau kita nak muhasabah, yang pertama sekali ikhlas, dan muhasabah ni merupakan suatu perkara yang dituntut. Sayyidina Umar mengatakan tentang perkara ni, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Ini suatu persiapan kita, suatu detik kunci untuk kita mulakan sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada semalam. Jadi bila sebut muhasabah tadi, apa itu muhasabah? Iaitu suatu renungan diri dan jiwa untuk kita kembali memperelokkan, menyesali, menyedari hakikat kehidupan kita, matlamat kehidupan kita. Dan bila kita muhasabah, kita akan temui siapa diri kita, kita akan temui kelemahan diri kita, insya-Allah, dan kita akan temui jalan mana, cara mana untuk aku teruskan perjalanan hidup aku dengan cara yang benar dan betul untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi untuk dunia, muhasabah ni kita hasilnya insya-Allah akan membimbing kita untuk kita perbaiki kelemahan lah kalau di dunia, sama di akhirat. Tapi di akhirat ni lebih lagi kepada suatu perkara yang khusus, umum dan khusus. Umumnya apa? Umum kita ambil dunia dan akhirat untuk bawa ke akhirat. Khusus untuk amalan akhirat untuk akhirat. Jadi bila ambil dunia untuk akhirat, jadikan, pastikan kita niat apa yang aku buat ni, ya Allah, kalau boleh aku nak jadikan ia sebagai ibadah aku di akhirat. Termasuk kita kerja. Kita kerja ni pun kalau boleh bukan untuk dunia saja, kita nak akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah datang kita berpagi-pagian, pulang kita sampai kadang-kadang pulang malamnya, insya-Allah dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Jadi caranya tu nanti kita tengok kemudian, insya-Allah. Dan Allah khususnya pastikan ibadat solat kita, ibadat muamalah cara Islam kita itu menempati, supaya ibadah kita ini insya-Allah mendapat tilik dan pandan daripada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sangat penting muhasabah ini, dan muhasabah kita adalah untuk kebajikan dan kebaikan kita dunia akhirat, insya-Allah. Itu secara umum lah, santai je untuk tahu apa yang sebenarnya muhasabah ini. Alright, seterusnya Ustaz, kita ada soalan. Okey. Macam mana kita nak hapuskan dosa masa yang lalu? Yang lalu. Maksudnya ada yang masuk tahun baru, tahun yang lama sebelum ni, ada yang dosa-dosa yang sebelum ni. Sebab ada manusia kadang-kadang tu, ada orang dia rasa lemah semangat kan. Kalaulah dulu dia pernah buat sesuatu dan nak masuk tahun baru ni dia rasa lemah semangat. Kenapa? Kerana dia rasa tak ada ruang, tak ada peluang. Sebenarnya bukan macam tu. Tuan-tuan sekalian, masya-Allah, Allahu Akbar. Dosa yang lalu, dosa yang dulu dan lipatan sejarah kita, memang Allah tak ampun kalau kita tak minta keampunan. Kita kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan pernah rasa putus asa untuk minta ampun dengan Tuhan. Walaupun semalam kita minta ampun, hari ni terjatuh lagi dengan dosa. Hari ni terjatuh lagi, Wang. Apa nak buat, Wang? Masya-Allah. Allahu Akbar, godaan terlalu dahsyat. Akhirnya terjatuh lagi dengan dosa. Jangan putus asa untuk kita minta ampun dengan Tuhan. Nak minta ampun dengan Allah.
Sebab apa? Masya Allah. Sebab keampunan Allah itu terlalu luas untuk kita semua. Cuma satu saja, jangan kita main-main dalam kita bertaubat. Maksud Ustaz macam mana? Kita bertaubat dan kita kata tak apa, Allah Ta'ala ampun dosa aku. Jadi kita taubat, aku bertaubat hari ni. Kemudian dengan mudah-mudah tanpa ada panggil mujahadah, tanpa ada kesungguhan dalam diri untuk berubah, dia teruskan lagi dengan dosa tu, dengan mudah-mudah dia lakukan kesilapan tadi. Yang tu Allah tak terima. Sebab syarat untuk Allah tak terima dosa, keampunan, rayuan kita daripada Allah, kalau dengan Allah, ada 3 syarat paling kurangnya. Syarat yang pertama, menyesal sungguh-sungguh. Aku tak nak buat dosa. Sebut menyesal ni bukan di mulut. Bukan. Sesalan ini berada di jiwa, di hati yang lahir sungguh-sungguh. Daripada hatinya, aku tak nak buat lagi. Ya Allah, aku tak nak buat lagi. Sehingga kan kadang-kadang dalam perasaan menyesalnya itu diserlahkan dengan air mata. Sebab itulah kadang-kadang air mata ni, Masya Allah, sangat-sangat berharga di sisi Allah. Terutama sekali air mata penyesalan kita, air mata kita, azam kita untuk tak nak buat lagi. Air mata penyesalan itu merupakan air mata yang Nabi sebut, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan disentuh neraka sesiapa yang mampu menitiskan air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak baca satu ayat, boleh? Boleh. Masa kita ada lagi, insya-Allah. Ada masa. Tak ada masalah, boleh Ustaz. Jadi ayat Allah ni menggambarkan, Masya Allah, Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah nak kita semua ni sampai ke syurga. Allah tak nak hukum kita lempar ke neraka. Sebab itulah Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kita semua untuk kita ikut. Sebab Allah nak kita semua ke syurga Allah. Ke syurga Allah. Allah nak panggil kita semua. Allah nak jemput kita semua. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat cinta Allah buat kita semua. Apa dia disebut oleh Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Jadi Allah sebut perkara tadi, Allah cakap apa, Allah persilakan kita seumpama Allah jemput ruh kekasihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata apa tadi? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan aku, yakni Allah, meredai kita semua, Pak Wan. Pak Wan nak tak Tuhan redha pada kita? InsyaAllah. Kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah redha kita. Tapi kalau kita nak dapat redha Allah, kita kena redha Islam, agama kita. Radina billahi rabba wa bil Islam bidina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Seterusnya lah, panjang lagi. Jadi kita kena redha. Maksud redha tadi bukan redha macam tu, tapi redha dan penuhi tuntutan redha kita tadi. Lakukan yang terbaik untuk Allah. Jadikan diri kita hamba Allah yang terbaik, insya-Allahu akbar. Dan jadikan kita umat Nabi yang terbaik, insya-Allah. Panjang lagi lah bab tu, tapi kita ambil atas-atas je. Insya-Allah. Dan masya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah dalam muamalah kita dengan manusia nak dapat redha Allah. Ada kaitan semua. Kadang-kadang Allah sebut dengan sebab mak ayah kita, punca redha Allah. Maridallah illa fi ridha'il walidain. Sebab itulah mudah-mudahan dengan mak ayah kita jadikan diri kita anak yang terbaik, insya-Allah. Dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, kita jadikan diri kita yang terbaik. Mudah-mudahan apa saja yang dekat keliling kita ni menyumbang redha Allah kepada kita. Termasuklah kerja kita, apa saja, termasuk masalah hidup kita. Masalah hidup kita ni kadang-kadang menyumbangkan kecelakaan pada kita kalau kita tak pandai uruskan masalah. Dia panggil cara skill untuk kita solve problem, masalah-masalah. Jadi insya-Allah bila kita mampu pandang dengan sudut pandang hikmah, insya-Allah kita akan mampu
dapat penyelesaian yang terbaik, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah, dan Allah redha, dan Allah redha pada kita saja, masya-Allah kita akan bahagia bermula di mahsyar, bermula di mahsyar Allah, bermula di sakaratul maut lagi. Sakaratul maut, kemudiannya berterusan di barzakh. Barzakh kita mudah-mudahan dengan redha Allah, Allah jadikan barzakh kita taman-taman syurga, kemudiannya disambut di mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk bersama-sama dengan, tergolong bersama-sama dengan ashabul yamin yang mendapat iktirafan, yang mendapat arash Allah, tujuh, dapat lindungan Allah. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk kita mendapat hitungan. Kemudiannya mudah-mudahan syurga tempat kita, tu tempat kembali kita, insya-Allah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada ni jemputan Allah pada kita semua. Dan Ustaz nak baca ayat yang berkaitan dengan pengampunan dosa tadi. Untuk dapat syurga Allah, dapat panggilan Allah dengan cara yang Tuhan redha tadi, maka pastikan sebelum kita kembali, kita buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan sebenar-benar kamu beriman kepada Allah, bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia tawaran Allah, tanda kasih sayang yang saya nak sebut dalam ayat ni. Boleh lagi sikit ya? Insya-Allah mudah-mudahan bagi manfaat pada kita pada pagi ni. Ayatnya masya-Allah, ayat kasih sayang Allah. Tuhan kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim faman yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allahu akbar. Pak Wan, Ustaz pernah baca ayat ni dalam penjara. Penjara Marang kat Terengganu. Ustaz dijemput situ selama lama juga 40 hari. Untuk bersama tim 500 banduan. Masya Allah. Jadi minggu pertama memang kata orang Terengganu tak degih. Buat halakah pun tak mau ikut. Buat alikir pun tak nak sebut. Tapi satu hari, minggu yang kedua, ketiga macam tu lah, Ustaz baca ayat ni depan mereka. Nampak perubahan tau. Tahu tak mana ayat tu tadi? Nanti Ustaz beritahu sama-sama kita hayati, kita dengar. Tak ada elang kan program kita kan? Kita jadi rehat dulu Ustaz. Kita jadi rehat 5 minit sekejap lagi. Okay, sebelum kita balik pada rehat nanti, Ustaz boleh cerita lagi sekali. Alright, sebelum kita rehat, saya nak beritahu dekat anda, kepada anda yang nak datang ke Mio Malaysia ni, kita ada tempat-tempat istimewa untuk anda. Alright. Untuk dekat Mio Malaysia ni, kita ada swimming pool, kita ada ATV, dan kita boleh dekat sini juga kita boleh memancing. Okey, untuk anda suka yang makan-makan ala kampung, kita ada makanan berhidang. Untuk anda datang ke Mio Malaysia sebelum mencuba aktiviti swimming pool, aktiviti memancing dan juga makan berhidang, bolehlah call di nombor telefon di 013 313 8686. 013 313 8686. Alright, untuk anda, kita rehat sebentar dan kita kembali selepas ni dengan topik yang lagi menarik. Kita rehat sebentar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, kembali kita sekali lagi bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMACP. Alright, untuk maklumat anda, kita dekat Mini Malaysia ni kita ada swimming pool untuk anda yang suka berenang-berenang, boleh bawa family datang ke Mini Malaysia. Alright, untuk swimming pool kita ada harga istimewa. Untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Alright, untuk anda yang suka suka-suka lasak, suka-suka ekstrim, kita ada satu permainan ATV dekat sini. Kalau anda ingin mencuba permainan ATV suka lasak ni, boleh booking dulu. Booking dekat nombor telefon 013-313-8686. Alright. Untuk anda yang suka memancing pun boleh juga datang ke Malaysia memancing. Kita ada ikan betuk, ikan keli, ikan belida dekat sini, so boleh cubalah. Alright, untuk anda yang suka makan makanan dalam ala-ala tradisi kampung, bolehlah makan secara berhidang dekat Malaysia ni. Okey, anda boleh call juga di nombor telefon kami di 013-313-8686 untuk maklumat lanjut, dan kami akan bagi tahu maklumat tentang apa yang anda inginkan. Alright, sekali lagi Ustaz, kita ada satu soalan dari Facebook Ustaz. Okey, kepada kawan kita lah, dia tanya apa azam tahun baru Ustaz untuk tahun ni. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya memang rahsia, tapi insya-Allah. Namun apa yang kalau Ustaz nak beritahu, Ustaz minta satu dia. Bagi yang bertanya tu, tolong doakan, boleh? Doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu Ustaz capai azam Ustaz. Dan sebenarnya kalau kita doa saudara kita, memang doa kita ni dengan ikhlas mudah dimakbulkan Allah. Okey, nak tahu juga ke ni azam ni? InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, tolong bantu doakan buat saya. InsyaAllah saya berazam untuk tahun ini, hari ini, start pada hari ini, detik ini dan seterusnya, supaya yang pertama istiqamah dalam apa yang dah saya rancang, dah saya buat, terutama dalam bidang saya lah. Bidang saya bidang motivasi, training, dan alhamdulillah peningkatan daripada dulu sampai sekarang Allah Ta'ala bantu sehinggalah sekarang ni dah capai sedikit satu tahap yang lain, level yang lain, level untuk jabatan-jabatan, pekerja dan sebagainya, secara inspirasi sentuhan rohani. Azam Ustaz tahun ni semampu yang boleh, kalau diizinkan Allah, dibuka ruang untuk semua penjuru, terutama sekali di Malaysia kita lah. Semua penjuru tempat kita nak masuk, kita nak bagi sumbangan kita, sumbangan perkongsian ilmu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu menjadi asbab yang paling utama redha Allah kepada kita semua. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia yang banyak mampu memberi manfaat pada yang lain. Ini jariah kita di sana, insya-Allah. Doakan pada Ustaz sebab dia tak mudah, Bawang tak mudah ni. Tapi terima kasihlah pada yang tanya tu juga. Kau tak tanya, Ustaz tak beritahu. Jadi yang tanya tu dah tahulah apa yang Ustaz punya azam tahun ni. Okey, sebelum kita ke soalan yang seterusnya Ustaz. Tadi sebelum kita berehat tadi, Ustaz dah beritahu nak uraikan ulasan ayat yang Ustaz kat penjara tu. Ya, betul. Allah, masya-Allah. Hampir terlupa perkara tadi, tapi insya-Allah masya-Allah, mudah-mudahanlah apa yang Ustaz nak beritahu ni juga jadi inspirasi untuk kita. Tadi cerita dalam penjara 3 minggu duduk situ, masih lagi bukan mudah nak berubah orang. Tu cakap tu bukan mudah ya. Betul. Tapi tak kalau Ustaz baca ayat ni. Walladzina idza fa'alu fahisha. Dan ada pun di sana kata Allah Ta'ala, hamba-hamba aku yang melakukan perkara yang keji, perkara yang tak baik, perkara yang hina, perkara yang mana dibenci, dimurkai oleh Allah. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka yang sengaja menzalimi dirinya sendiri. Ada dua kategori di sini. Yang pertama,
orang yang buat dosa, buat salah, macam-macam dosa. Kemudian yang kedua, level yang kedua, orang yang buat dosa ni, dia dah, hatinya dah sedikit keras lah dengan sebab dosa-dosa tadi, sehingga dia tak nak berubah. Ni yang zalim ni. Dia tak nak berubah, bermakna dia seolah-olah membiarkan dirinya sendiri untuk membelenggu dirinya dengan belenggu neraka. Namun di sana, dua kategori manusia ni memanglah kategori kalau kita bertemu dengan orang macam ni, kita takutlah sebab mungkin mereka boleh lakukan keburukan pada kita. Betul. Dan kalau mereka tak berubah, berterusan keburukan tadi, namun kata Allah, tiba-tiba zakarullah, Allahu Akbar. Tiba-tiba dua kategori manusia ni yang tak nak berubah, yang bercita-cita nak buat perkara yang buruk, tiba-tiba dia mampu lagi untuk ingat kepada Allah. Ingat macam mana? Di saat dia dengar ayat Allah, di saat dia, contohnya pagi ni, bagi siapa-siapa yang bersama-sama mendengar, ya. Jadi dengar ayat ni, Masya Allah, zakarullah, tiba ingat kepada Allah, ingat kepada amaran Allah, neraka Allah. Mari tersentuh di hatinya, ya Allah, dalam muhasabah tadi, aku pun banyak buat silap, ya Allah. Aku pun, ya Allah, banyak buat perkara yang Allah tak redha selama ni. Ni saat dia kembali kepada zakarullah, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah. Engkau Tuhan yang menciptakan aku, jadikan aku. Saat ini masih lagi Kau beri peluang pada aku hidup. Walaupun aku banyak lupakan Kamu, tapi ya Allah, Kau beri, masih kurniakan pada aku rezeki-rezekimu, ya Allah. Dia bagi perasaan ingat kepada Allah. Masya Allah. Bagi kita mai perasaan ingat kepada Allah, neraka Allah yang menanti, zakarullah, bagi timbul perasaan, aku, ya Allah, aku nak bertaubat, ya Allah. Timbul macam tu. Mari timbul rasa nak taubat saja kepada Allah, zakarullah, dan fastaghfaru, dia cuba mencari jalan untuk bertaubat. Jalan yang dicari untuk bertaubat, dia cuba, ya Allah, dia cuba, contohnya pagi ni, dia cuba pasang hati, pasang niat dia untuk berubah. Satu percubaan, satu niat yang baik. Malaikat rahmat datang bersama kita sekarang ni, merenung kita. Mana-mana hati yang terasa sekarang, ya Allah, aku nak cuba ubah daripada baik kepada yang lebih baik, ya Allah. Apatah lagi kalau kita perkara yang tak baik ada dengan kita, ubahlah sebelum terlambat. Zakarullah, fastaghfaru. Dan bila ada azam untuk kita berubah, apa jawapan Allah? Masya Allah, kasih sayang Allah. فَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Wahai hamba-Ku, siapakah lagi yang bakal ampunkan dosamu kalau bukan aku, yakni Allah. Tapi syarat dia lah, Wang. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan ulang lagi perbuatan tu. Sekarang kita bina jati diri baru, kita bina azam baru untuk buat yang terbaik, insya-Allah. Jadi Ustaz tengok penghuni penjara masa tu berubah. Kemudian masya-Allah adalah step-step lain lagi, tapi kalau kesempatan lain kali lah kita cerita lagi. Kita tengok yang ni dulu, insya-Allah. Kita ada soalan ni pada rakan Facebook kita lagi sekali, ya Ustaz. Dia bertanya, macam mana sentiasa meningkatkan istiqamah dalam diri kita sendiri? Masya-Allah. Istiqamah. Istiqamah ni suatu bahasa Arab lah. Bahasa Arab yang mana untuk kita sentiasa mudawamah ataupun sentiasa berterusan dalam kebajikan dan kebaikan. Macam mana nak dapat macam tu? Allahu Akbar. La budda. Tak dapat tidak. Allah Ta'ala dah bagi sebenarnya rahsia latihan-latihan pada kita, yang mana ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ni semuanya jalan untuk kita istiqamah dalam mentaati Allah. Modul daripada Allah sangat hebat. Wang, modul daripada Allah sangat hebat. Ibadah kita ni lah yang paling utama ni, yang wajib buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Allahu Akbar. Lakukan yang terbaik. Macam mana nak lakukan itu? Mujahadah tadi kena ada. Lawan nafsu. Oleh kerana kita ada, dalam diri kita ada nafsu. Ni ujian Allah pada diri kita. Tuhan bagi nafsu. Memang ni tak ada manusia yang tidak ada nafsu. Semuanya ada nafsu belaka. Yang nafsu inilah yang akan menjadi suatu bahan ujian pada diri kita. Ujian yang mana nafsu la'ammarah. Dia suruh kepada perkara su yang tak baik. Jadi, untuk dapat pahala, Ustaz sebut tadi, dapat pahala, maka kita mujahadah, lawan jihad nafsu kita. Nafsu nak buat, jangan buat. Nafsu nak buat, jangan buat. Dan kemenangan kita ialah antaranya di saat kita menang melawan nafsu kita. Iblis tu serangan yang kedua. Iblis, bila mana kita mampu cuba tewaskan nafsu, Iblis tak putus asa. Dia datang pujuk-pujuk lagi. Masa ni lah
Allah Ta'ala timbang pahala untuk kita. Allah nak bagi pahala banyak mana? Berbeza setiap orang. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji orang tu dengan nafsu tu, nafsu ni. Macam-macam nafsu dia kan. Jadi, bila begitu, hanya Allah yang tahu timbangannya. Insya Allah. Jadi, soalannya tadi apa? Istiqamah. Yang pertama, sentiasa mujahadah untuk lakukan yang terbaik dalam amalan fardu. Yang kedua, sunnah-sunnah Nabi lakukan. Dan yang ketiga, berada di suasana bi'ah solehah. Maknanya kalau kita tak mampu, memanglah kalau kita iman kita dah lemah, kita pun tak cari suasana bi'ah solehah tadi, maknanya Masya Allah, mudah kita jatuh kembali. Dan pastikan ilmu ni sangat penting, belajar sangat penting. Sekarang ni mudah sangat untuk belajar, atas pilihan kita kan. Kita buka Facebook, kita buka YouTube, apa nak belajar boleh, tapi kena ada landasan lah, kena ada semakan lah, yang betul yang kita belajar tu. Jadi Nabi sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa-siapa yang impikan kecemerlangan dunia, kita kena belajar ilmu-ilmu dunia semampunya, semantapnya kuasai. Dan siapa-siapa yang nak berjaya di akhirat, pastikan dunia akhirat, agama, kita mesti belajar. InsyaAllah. Itu sedikit daripada tip-tip yang panjang lagi lah. Ya, betul. Kita kalau bercerita tak habis ni. Tak habis. Panjang lagi. Tengok jam berdebor sebab tak habis dah masa. Daripada kita cerita tadi pasal istiqamah tadi tu, kat sini ada yang soalan Ustaz. Boleh tak Ustaz bagi kita tips untuk melembutkan hati? Oh, Masya Allah. Ni kita masuk sikit bab perubatan Islam. Dulu kat Mesir dulu, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ruang pada Ustaz belajar tentang perkara ni. Kita kongsi sikit lah. Tip untuk lembutkan hati. Ustaz ambil dulu tip daripada Tok Guru Ustaz yang pesan untuk diri Ustaz lah. Di saat itu, walaupun kita belajar, tapi tak mudah untuk kita lembutkan diri kita. Tak mudah. Kita kena ada pembimbing. Jadi Ustaz pergi jumpa guru Ustaz. Ustaz tanya dia, Tok Guru, macam mana saya nak jadikan diri saya orang baik? Kadang-kadang kita pemarah, kadang-kadang kita ni pelupa, macam-macam lah. Apa cakap Tok Guru Ustaz? Mengalir air mata Ustaz tahu. Dengan 2-3 patah kata-kata dia. Dia tengok Ustaz, dia kata apa? Mizan, untuk jadi orang baik, buatlah baik pada diri kamu sendiri. Pujuk hatimu. Pujuk hati. Ya. Ni antara tip yang pertama, pujuk hati kita untuk kita lembut kepada hidayah Allah. Dengan kita buang keegoan kita yang menjadi sabotaj dalam jiwa kita. Ego, takabur ni sabotaj jiwa yang menyebabkan kita duduk di zon selesa. Berada di zon selesa dalam keadaan kita sebenarnya, minta maaf sebut, dalam keadaan kita di depan kecelakaan. Tapi duduk di zon selesa. Sebab apa? Sebab kita tak cuba pujuk hati kita, tak cuba hilangkan benteng-benteng yang ada dalam diri sabotaj jiwa tadi. Jadi tip untuk lembutkan hati tadi, yang tu kemudiannya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, siapalah kita ni? Kita ni hanya hamba Allah yang hina, dan mudah-mudahan Allah yang maha lembut itu memberi anugerah kelembutannya kepada jiwa kita, insya-Allah. Sehingga yang kita nak lembut ni bukan lembut gemalai, itu bukan. Tapi lembut jiwa, lembut hati, lembut kepada kebenaran. Itu dia. Bila yang sesuatu yang benar kita terima, walaupun dia pahit untuk diri kita. Itu dia. Jadi seterusnya ayat-ayat Allah lah. Ayat-ayat Allah, zikir yang latif tadi kita amalkan, dan seterusnya lagi surah At-Toha ayat 1 hingga 5, dan ada bacaan dia lah. Yang tu kita kena perturunkan semula lah ya. Tapi yang penting tadi, tak dapat tidak, kita kena bimbing hati kita, didik jiwa kita, insyaAllah. Bismillah. Okey. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, saya ada untuk anda di Facebook, kita ada quiz. Okey, soalan quiz kita. Jika kata anda dapat jawab soalan ni, kita akan bagi hadiah istimewa lah daripada pihak Minyak Malaysia, akan memberi anda hadiah yang istimewa. Okey, kuis kita pagi ni, apakah maksud mujahadah? Mujahadah lain maksud dia. Okey, apakah maksud mujahadah? Okey, kalau anda tahu apa yang maksud yang kita cerita daripada pagi tadi sampailah sekarang, bolehlah komen di ruang Facebook dan menjawab soalan ni, dan kita akan sediakan anda hadiah yang istimewa daripada pihak Minister. Alright, kita ada soalan lah untuk Ustaz.
Apa pandangan Ustaz mengenai program Tazkirah MMACP secara virtual yang kita adakan sekarang ni Ustaz? Masya Allah. Inilah sebenarnya yang saya sebut tadi. Masya Allah. Ini antara suatu sumbangan kemasyarakatan. Dan ini sangat membantulah untuk masyarakat kita. Sebab Masya Allah, di tahun baru ni, kita sepatutnya muhasabah bukan hanya untuk diri kita. Sebab kalau kita saja nak berubah, bila mana masyarakat kita, suasana masyarakat kita tak berubah, kadang-kadang kita terpanik sama nanti. Jadi, apa yang dibuat oleh pihak pihak Malaysia apa? Asia MMACP, Mini Malaysia. Mini Malaysia lakukan ini merupakan satu ikhtiar dan usaha untuk apa? Untuk kebajikan masyarakat lah, untuk kebaikan masyarakat setempat kita ni. Jadi insya-Allah dengan apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia, Mini Malaysia ni, insya-Allah membantu sebenarnya untuk kebajikan, untuk kebaikan dan membantu untuk penyelesaian masalah sosial sekarang. Ini antara sumbangan saya rasa. Dan ini sangat baiklah, sangat baik dan sangat-sangat perlu diteruskan lagi. Kalau boleh perbanyakkan lagi perkara-perkara yang seumpama ini supaya insya-Allah kita sama-sama bergandingan untuk sama-sama membantu mencari penawar kepada apa-apa yang menjadi gejala yang di luar sana. Mudah-mudahan masyarakat kita insya-Allah terbimbing. Walaupun kita ni nampaknya tempat pelancongan, tapi ada unsur-unsur kebajikan dan kebaikan itu. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan pihak Mini Malaysia ini dikurniakan Allah suatu barakah, suatu rahmat, dilindungi Allah daripada segala perkara yang kita tak ingini dan dikurniakan kemajuan seiring dengan keberkatan insya-Allah. Dan Ustaz doakan kepada semua staf yang bertugas di sini, lakukanlah, mudah-mudahan dapat lakukan yang terbaik dan mudah-mudahan kerja kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin. Okey. Kita ada satu jadi soalan Ustaz. Okey, soalan terakhirlah. Okey. Macam mana nak buat masyarakat sedar nak ubah diri untuk jadi lebih baik? Oh, masya-Allah. Allahu Akbar. Bila sebut masyarakat ini, tak mudah nak jawab tu. Sebab dia merupakan jiwa manusia lain yang selain daripada diri kita. Jadi, kalau boleh untuk masyarakat, kita mulakan dengan diri kita lah. Diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat. Dan cara nak untuk kita sedarkan, oh tak mudah tu. Cuma ni lah program-program yang dilaksanakan tu kena ada kerjasama lah antara kita dengan penguasa ataupun kerajaan setempat. Kalau kat Terengganu, kita ada perbincangan macam mana nak buat, macam mana kerajaan nak buat. Kehendak rakyat tu walaupun kadang-kadang tak sama dengan kerajaan, tapi dicari titik pertemuan yang sama. Yang boleh titik temu, cari apa dia persamaan yang dikehendaki, yang berteraskan kepada landasan Islam tadi. Okey, rakyat contohnya nak berhibur, kita buat hiburan ada tapi Islam. Rakyat nak bercuti, tapi tempat bercuti yang berkonsepkan Islam, supaya insya-Allah masyarakat tadi mampu kita bimbing dan pimpin melalui acuan yang terbaik insya-Allah. Jadi sebab tu kerjasama semua ni sangat pentinglah bagi ustaz lah. Jadi bila sebut masyarakat, tak dapat tidak kerajaan, orang yang berkuasa, dan macam tempat kita pun kita bina suasana supaya suasana yang baik. Bila sebut suasana yang baik ni, suasana Islam sentiasa ajar perkara yang baik-baik kepada kita semua. Walaupun agama lain bagus juga, benda baik-baik ni semua agama anjurkan baik-baik kan? Semua agama baik anjurkan baik-baik. Jadi insya-Allah kita buat suasana yang baik dan kita ambil satu sunnah Nabi, amal yang baik dan ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sama-samalah kita ambil peranan untuk cegah perkara yang mungkar, yang tak baik. Jangan kita tengok perkara yang tak baik berlaku depan kita, kita biarkan, tak boleh. Jadi kita kena sama-sama ikhtiarlah perkara ni. Mudah-mudahan insya-Allah negeri Melaka, masya-Allah, mudah-mudahan dikurniakan Allah keberkatan untuk
untuk dapat sesuatu yang terbaik pada masa yang akan datang, insya-Allah. Dan rakyat negeri Melaka, rakyat yang soleh-solehah Melaka, insya-Allah. InsyaAllah. Insya Okey Ustaz, kita ada soalan daripada rakan Facebook kita lain sekali. Okey, boleh dapat beberapa tips dari Ustaz untuk amalan setiap hari Ustaz sempena permulaan untuk tahun baru? Okey. Tips daripada Ustaz lah. Yang pertama, niat. Niat Niat. mesti betul. Niat mesti betul untuk sesuatu yang menggerakkan azam kita. Azam, niat, kemudian azam kita ni, apa dia azam kita? Azam kita mestilah ada azam untuk masa terdekat dan jaga masa yang panjang. Dan amalan-amalan lain lagi, antaranya amalan-amalan sunnah lah. Istighfar, selawat Nabi, baca Al-Quran, dan yang ni tip-tip amalan yang kita boleh buat untuk bermula pada hari ini, dan amalan-amalan sunnah yang lain yang mana puasa sunnah dan sebagainya yang disebutkan di awal tadi, kita rangkumi semua perkara itulah. Maknanya segi umumnya kita buat amalan-amalan yang disuruh oleh Allah, janji pada diri kita untuk buat yang terbaik, untuk buat yang terbaik dalam amalan-amalan seharian kita. Buang yang buruk, ambil yang baik-baik saja. Jadi ini untuk soalan secara umum lah. Kalau untuk kita bina kecemerlangan kejayaan tu, yang tu paling kurang ada 4 perkara yang mana kita kena buat perancangan. Buat perancangan di awal waktu, di awal tahun ni, perancangan balik. Tengok apa yang kurang tahun lepas, kita baiki, kita buat perancangan balik. Dan perancangan kita tu mestilah kita buktikan dengan bukan setakat azam, lakukan tindakannya, lakukan tindakan. Dan setelah kita lakukan tindakan, kan pasti ada cabaran dan dugaan. Kita mesti sabar melaluinya. Dan seterusnya, kita mesti tekun untuk melaksanakannya. Dan pastikan ada ilmu. Ilmu belajar untuk kita lakukan supaya apa yang kita lakukan ni ada garisannya, mistarahnya, ada panduannya. Kalau tak ada ilmu, kita melakukan sembrono, tak mungkin akan berjaya. Ataupun dengan emosi saja, tak mungkin. Kita ada 4 kekuatan utama. Kekuatan yang pertama, kekuatan kita untuk berfikir. Kekuatan yang kedua, untuk kita beremosi ataupun merasai, menjiwai, ataupun untuk kita berperasaan. Dan yang ketiga, kekuatan kita untuk kita bertutur, untuk kita nyatakan azam, untuk kita bertindak dengan lisan. Dan yang keempat, bertindak. Kekuatan untuk bertindak. Jadi kekuatan-kekuatan ini kita guna betul-betul untuk insya-Allah kita sampai kepada cita-cita kita, azam kita. Dan dalam hujung sekali, di penghujungnya istiqamah itu penting, serta yang last, islah. Islah ni kita sentiasa ada niat untuk hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok kita wawasankan diri kita untuk lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Jadi amalan-amalan agama yang lain itu kembali kepada sunnah lah. Sembahyang fardu di awal waktu, sembahyang sunnahnya jangan ditinggalkan, kemudiannya puasa sunnahnya, hindarkan diri daripada maksiat. Yang tu amalan-amalan kita. Jadi kalau saya nak sebut satu-satu mungkin panjang. Cukup cara umum dan kita boleh cari dan lakukan. Yang penting bertindak tadi, insya-Allah. Jangan catatan kita banyak tapi satu pun kita tak guna. Okey, insya-Allah kita bertindak sama-sama. Ustaz doakan pada semua yang mendengar, mudah-mudahan mampu untuk lakukan yang keempat dalam azam kita yang kita nak bina, bertindak bermula daripada saat ini untuk masa yang akan datang, untuk dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah, untuk apa? Kita pun alright, saya nak beritahu anda, kita ada kuis untuk pagi ni. Untuk tazkirah kita pagi ni seperti biasa. Kuis kita untuk kuis anda pada pagi ni, apakah maksud mujahadah? Alright. Jika anda tahu maksud yang kita maksudkan mujahadah ni, bolehlah tulis di ruang komen Facebook kami dan kami akan memberi anda hadiah yang istimewa. Alright. Untuk anda di luar sana yang ingin datang ke Malaysia dan ingin mencuba aktiviti lasak, ATV, memancing, makanan berhidang, bolehlah terus telefon di nombor telefon 013-313-8886 untuk maklumat lanjut, dan insyaAllah kami akan cuba menjawab sebarang pertanyaan yang anda akan tanya pada kami nanti. Okey Ustaz, sebelum kita akhiri tazkirah kita pagi ni, boleh tak Ustaz memberi kita bacaan doa untuk sempena tahun baru ni, dan juga semoga tahun ni akan menjadi keberkatan untuk kita? InsyaAllah. Sama-sama insyaAllah tadahkan tangan untuk kita rayu pada Allah
dalamkan munajat kita di hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinan yang Allah pandang doa kita, dan mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ili. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kurniakan ruang kehidupan kami, ya Allah, sehinggalah kami mampu melangkah lagi, ya Allah, ke detik dan saat tahun baru ini, ya Allah, tahun 2021 ini, ya Allah, yang kami rayu kepadamu, ya Allah, agar kau kurniakan di tahun ini sebagai tahun yang baik dan penuh kebajikan dalam hidup dan untuk perjalanan kematian kami menghadapmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rayu kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang maha lihat, yang maha merenung, yang maha memerhati, menulis, menanda segala perbuatan kami. Kami rayu, ya Allah. Kau ampunkanlah, ya Allah, kelekaan kami, kealpaan kami, dosa dan noda-noda kami yang telah pun berlaku di sepanjang kehidupan kami, di tahun-tahun yang telah berlalu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah, untuk kami, ya Allah, untuk kami, ya Allah, untuk kami mampu, ya Allah, istiqamah dalam kebajikan dan kebaikan dalam kehidupan kami setelah ini. Bantulah kami untuk kami bermujahadah melawan nafsu kami yang sentiasa, ya Allah, memujuk kami, ya Allah, untuk kelalaian, untuk melakukan perkara, ya Allah, yang kau murkai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar bersyukur, ya Allah, yang mampu membuktikan syukur kami dengan ketaatan kami kepadamu, ya Allah, dengan kurniakanlah kepada kami untuk kami taat kepadamu sepenuh hati, ya Allah, meninggalkan laranganmu sepenuh jiwa, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk kami fikirkan, untuk kami tanamkan azam yang terbaik, untuk kami teruskan lagi sakit bagi kehidupan kami yang kau sediakan buat kami, ya Allah. Seandainya usia kami ditentukan olehmu masih panjang, ya Allah, bantulah kami dan jadikanlah usia kami yang masih ada itu untuk kami jadikan diri kami hamba-Mu yang terbaik, umat Nabi-Mu yang terbaik, anak-anak yang terbaik buat ayah dan ibu kami, ya Allah, dan juga masyarakat yang terbaik, ya Allah, untuk masyarakat kami. Jadikan diri kami semua asbab kepada kebajikan dan kebaikan semua ummah, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami terleka lagi dengan nafsu kami, terabai lagi dengan segala kelalaian kami. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ansyurna bil iman. Ya Allah, lindungilah kami dari segala apa yang kami bimbang dalam hidup ini. Allahumma dafa'anna anil bala wal waba. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala wabak dan juga bala yang datang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketabahan dan kesabaran untuk laluinya, dan lindungilah kami daripada segala bencana, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan diberkati Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah terima doa kita semua. Semoga insya-Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Mizan untuk kita punya segmen tazkirah pagi ini. Amin. Alright, sebelum saya tutup tazkirah kita pagi ini, jangan lupa saksikan segmen kita untuk petang ni pukul 3 petang. Kita ada segmen inspirasi bersama dengan seseorang yang istimewa. So jangan lupa bersama dengan kami sekali lagi waktu petang nanti pukul 3 dalam segmen inspirasi, dan kita akan bersama jalan tazkirah. Dan seterusnya minggu hadapan bersama dengan saya Pak Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika